Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis setiap hari 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan saya di kesempatan ini mohon kemaafan sebab semalam kita tidak dapat bersiaran, walaupun saya cuba untuk bersiaran, tetapi suasana dan juga lokasi tidak memungkinkan kerana semalam saya berada di kediaman rasmi Perdana Menteri, menyebabkan ada agak sukar kerana orang pun datang, orang pun suasana tidak sesuai lah. Lalu saya tidak dapat mengadakan majlis bacaan Sahih Al-Bukhari 10 minit bersama Sahih Bukhari pada semalam. Saya mohon kemaafan. Dan ala kulli hal kita akan menyambung pembacaan Sahih Al-Bukhari kita dan juga melihat huraian dan juga kesimpulan yang dibuat oleh para ulama hasil kajian mereka terhadap Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kita masih lagi dalam hadis yang kedua sebenarnya. Kita masih lagi dalam hadis yang kedua daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dan untuk mengambil keberkatan mendengar setiap hari sabdaan Rasulullah, maka saya akan membaca sekali lagi hadis yang kedua. Moga-moga semakin setiap hari kita mendengar kalam Nabi, semakin kuat hubungan hati kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Dengan sanad yang bersambung daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi dan juga para guru yang lain, yang menyambung terus sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Moga Allah memberkati Al-Imam Al-Bukhari, para guru beliau, para murid beliau, dan siapa sahaja yang membaca Sahih Al-Bukhari, menghuraikannya, dan mana-mana orang yang membaca serta menghuraikan apa saja karya karangan Al-Bukhari, moga semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita juga mendapat rahmat Allah dengan keberkatan membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Al-Bukhari pada hadis yang kedua dalam kitab Sahih Al-Bukhari, atau nama betulnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu nama sebenar Sahih Al-Imam Al-Bukhari, namun daripada Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Walaupun itu asal tajuknya, nama kitabnya, tetapi akhirnya terkenal di kalangan umat Islam dengan panggilan Sahih Al-Bukhari. Itu sahih, kitab sahih yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah bal anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi ash-shadidil bardi fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqah. Itu adalah hadis yang kedua, dan alhamdulillah kita telah pun meneliti makna dan juga huraian ringkasnya, sehingga pada kenyataan ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai fayusamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qal. Hari ini kita masuk kepada meneliti sabdaan Nabi yang seterusnya. Sambungan hadis ini apa dia?
wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Kata Nabi, kadang-kadang ini cerita macam mana wahyu turun kepada baginda Nabi. Bagaimana Nabi mendapatkan wahyu. Ditanya soalan ini oleh Sayyidina Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah Nabi menyatakan keadaan yang paling berat bagi baginda Nabi sewaktu menerima wahyu, iaitu dengan bunyi dentuman loceng, bunyi dentuman loceng, seakan-akan bunyi dentuman loceng. Dan apabila bunyi itu hilang, Nabi sudah dapat menghafaz wahyu yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada baginda Nabi dengan cara ini. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Kadang-kadang malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, akan berupa seorang lelaki untukku. Malaikat akan berupa dengan rupa seorang lelaki, lalu malaikat tersebut berbicara denganku, lalu aku pun dapat memahami apa yang disebutkan oleh beliau, iaitu oleh malaikat tersebut. Ini adalah terjemahan kasar yang dinyatakan ataupun yang kita terus boleh faham daripada hadis ini. Baik, kita lihat sedikit apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qastallani. Saya banyak merujuk kitab Irsyadus Sari dalam memahami hadis ini, hadis Sahih Bukhari yang lain. Jadi kata Al-Imam Ahmad Al-Qastallani rahimahullah azza wa jalla dalam kitab beliau Irsyadus Sari, kata beliau, بخلاف الضرب الآخر الذي أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأحيانا يتمثل أي يتصور لي لأجلي. Jadi di sini datangkan satu kenyataan yang menarik, iaitu dalam hadis yang disebut wa ahyanan yatamassalu liya al-malaku, li untukku, kita terjemahkan untukku. Jadi disebut oleh Al-Imam Ahmad Al-Qastallani, lam pada ucapan li itu dipanggil lam ta'liliyah. Kenapa? Maksud dia, Nabi ingin menyatakan kenapa malaikat itu berupa dengan rupa seorang manusia. Malaikat Jibril kadang-kadang membawa wahyu dalam rupa seorang manusia. Tujuan malaikat berupa dengan rupa seorang manusia adalah untukku, untuk tujuan supaya aku dapat menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Dan kadang-kadang disebut di sini, kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam rupa seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah. Ini banyak kita akan jumpa. Ada sebagian sahabat nampak Nabi berborak dengan seorang lelaki, mereka ingat lelaki itu adalah Dihyah, Sayyidina Dihyah. Rupa-rupanya bukan Dihyah, rupa-rupanya Sayyidina Jibril alaihissalam yang datang dalam rupa seorang lelaki yang mirip dengan wajah Sayyidina Dihyah. Sebab Sayyidina Dihyah ni orangnya handsome. Dan malaikat Jibril kadang-kadang datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Dihyah. Jadi ini di antara yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian disebut dalam kenyataan ini, lalu apabila malaikat itu datang sebagai rupa seorang manusia, kata Nabi, fayukallimuni, lalu malaikat itu pun berbicara dengan saya. Maknanya wahyu kali ini agak mudah. Dalam keadaan ini tidak seperti bunyi ketukan loceng itu, bunyi yang begitu kuat sehingga Nabi tidak dapat mendengar suara lain kecuali hanya bunyi wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi, dan ia agak berat bagi baginda Nabi. Namun apabila malaikat datang dalam rupa seorang manusia dan malaikat menyatakan kepada Nabi bahawa Allah berfirman, Nabi pun dengar apa yang difirmankan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril, maka itu lebih mudah, kerana Nabi dalam keadaan yang tidak terlalu payah ketika itu. Nabi menerimanya dengan seperti baginda mendengar ucapan seorang malaikat kepada baginda.
Contohnya ya kalau kita tengok dalam kisah-kisah, kadang-kadang malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah di antara cara. Kalau kita tengok macam dalam peristiwa Nabi menerima wahyu kali pertama di Gua Hira itu, tidak dinyatakan pula ketika itu Sayyidina Jibril datang dalam rupa seorang manusia ataupun tidak. Cuma malaikat Jibril memeluk Rasulullah, kemudian melepaskan. Malaikat Jibril suruh Nabi baca. Nanti kita akan belajar hadisnya. Kemudian akhirnya malaikat Jibril kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi proses wahyu itu disampaikan kepada baginda Nabi adalah melalui lidah Sayyidina Jibril, suara Sayyidina Jibril, dan didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis itu secara khusus, hadis penurunan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 itu, saya pribadi tidak mengetahui adakah Sayyidina Jibril ketika itu datang dalam rupa seorang manusia ataupun dalam rupa yang lain. Namun kata Rasulullah SAW, setelah malaikat yang datang dalam rupa manusia yang merupa demi untukku, demi untuk menyampaikan wahyu kepadaku, setelah malaikat itu menyampaikan wahyu Allah, maka Nabi pun sudah dapat menghafaz, sudah dapat mengetahui apa yang diwahyukan. Tak ada berlakulah maknanya lepas Sayyidina Jibril balik, Nabi menung. Sahabat tanya, kenapa? Tadi sampai wahyu terlupa pula. Dia tak berlaku begitu kepada baginda Nabi. Kerana yang memberikan wahyu kepada Nabi adalah Allah melalui Sayyidina Jibril kebiasaannya, dan Allah menyampaikan wahyu melalui Sayyidina Jibril itu kepada Nabi, dan Allah juga yang telah menjadikan Nabi dapat menghafaz serta-merta ayat tersebut dan tidak berlaku kelupaan di dalam menyampaikan ayat tersebut kepada umat Islam dan juga umat manusia secara amnya. Jadi ini di antara dua keadaan yang dinyatakan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Al-Harith ibnu Hisham, dan kata Imam Ahmad Al-Qastallani, walaupun dalam hadis ini dinyatakan dua keadaan wahyu turun kepada baginda Nabi, iaitu seperti bunyi ketukan loceng yang begitu kuat, dan satu lagi iaitu dengan malaikat berbicara dengan Nabi. Tetapi kata Al-Imam Al-Qastallani, bukanlah maksud Rasulullah itu adalah untuk menyatakan hanya dua cara ini saja wahyu turun kepada baginda Nabi. Sebaliknya wahyu turun kepada baginda Nabi dengan pelbagai cara yang lain. Antara yang disebutkan di sini adalah dalam kitab Irsyadus Sari disebut kadang-kadang Nabi menerima wahyu dalam bentuk mimpi. Nabi bermimpi, lalu mimpi Nabi adalah wahyu. Kadang-kadang wahyu datang dengan Sayyidina Jibril alaihissalam datang dalam rupa yang sebenar, pernah berlaku dan kadang-kadang Nabi SAW dicampakkan dalam jiwa Nabi akan wahyu tersebut. Tanpa malaikat datang bertemu Nabi, tiba-tiba Nabi merasakan yang wahyu sedang turun kepada baginda Nabi, lalu Nabi terus dapat memahami wahyu tersebut. Kadang-kadang wahyu datang kepada Nabi dengan cara, sebagai contoh peristiwa Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj, iaitu tanpa sebarang perantaraan antara Allah dengan baginda Nabi. Tanpa ada perantaraan. Terus Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sewaktu Nabi berada di satu lokasi yang melepasi Sidratul Muntaha dalam peristiwa malam Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj. Dan ini antara yang disebutkan oleh beliau, dan antara yang disebutkan juga adalah dengan cara ijtihad Nabi. Bila Nabi berijtihad, Nabi mengatakan hukum gini, sebenarnya ijtihad Nabi juga adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala yang dilakukan oleh baginda Nabi, yang diputuskan oleh baginda Nabi, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah nampaknya tak jadi 10 minit juga, dia jadi 15 minit juga. Saya nak 10 minit je kalau boleh, tapi macam terlalu mendesak hari ini. Ala kulli hal, insya-Allah besok kita akan melihat pula tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
suasana yang dinyatakan oleh Sayyidatuna Aisyah sewaktu beliau melihat Rasulullah menerima wahyu. Nanti insya-Allah besok kita akan melihat sambungan akhir bagi hadis yang kedua ini biiznillah subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.